الأكرمين يا مجيب السائلين اللهم انزلنا برحمتك يا أكرم الأكرمين يا مجيب السائلين اللهم انزلنا بمغفرتك يا أكرم الأكرمين يا مجيب اللهم انزلنا بعنايتك يا أكرم الأكرمين يا مجيب اللهم انزلنا بمحبتك يا أكرم الأكرمين يا مجيب اللهم انزلنا بهدايتك اللهم اجعل عن هذا جمعا مرحوما والتافت فرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما ولا مطرودا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم زدنا علما وفهما وألحقنا بالصالحين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang mulia, pada malam yang barakah, pada malam Jumat, malam yang amal kita disampaikan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka dua pahala kita dapat. Satu pahala kita beramal dengan kebaikan, kita berzikir, bersalawat. Kemudian kita dapat kebaikan kerana menggembirakan hati Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila kita melakukan kebaikan, maka amal kita dibentang dan hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia mengatakan, apabila aku dapati amal umat aku itu baik, fasyakartullah, aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa maksud syukur Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maksud syukur Nabi gembira. Syukur Nabi gembira. Sebab itu ibadat Nabi itu gembira, bukan terpaksa macam kita. Ibadat kita terpaksa. Ibadat kita berat, salat itu berat, baca Quran itu berat, puasa itu berat, penuh dengan keterpaksaan, taklif gitu. Adapun ibadat Nabi gembira, salat Nabi gembira, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut tentang salat itu adalah satu kerehatan. Salat rehat, kita ni rehat berjalan, wana pula kuliah, berehatlah, berehat kuliah kawi gitu, berehat di Kelantan gitu. Itu berehat kita kan. Tetapi berehat Nabi adalah salat. Kulli Nabi sallallahu alaihi wasallam bila kepenatan bekerja, maka Nabi mengatakan kepada Sayyidina Bilal, ya Bilal, arihna ya Bilal, arihna ya Bilal. Wahai Bilal, mari kita berehat Bilal. Jadi kita boleh bekerja, mari kita rehat. Pada mana ni nanti? Di bawah mari berehat, baca Quran. Kita kata, yang kan berehat macam mana? Nabi berehat dia solat. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut bahawa pemuncak bahagia adalah solat. Ju'ilat qurratu 'aini fi shalah. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kebahagiaan aku dalam solat. Untuk apabila kita diperintahkan untuk mengikut Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, maka kita juga diperintahkan untuk mengikut apa yang Nabi dapat dalam ibadat dia. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya bagi kamu kepada diri Nabi itu satu ikutan yang baik. Selain daripada kita pakaian Rasulullah, Nabi suka putih, kita pakai putih. Nabi pakai sorban, kita pakai sorban. Selain daripada mengikut pakaiannya Nabi SAW, kita juga mengikut apa yang Nabi rasai. Jadi di antara dia, salat Nabi itu merupakan satu kebahagiaan bagi Nabi SAW. Maka ini susah. Kalau takkan nak pakai sorban, balik je sorban, RM10 ada, RM20 ada, RM5 dapat pakai sorban. Sedangkan pakai jubah, boleh juga pakai jubah. Tetapi untuk merasakan kebahagiaan ibadat tidak semudah itu. Maka Nabi ibadatnya adalah bahagia, gembira. Dan Nabi diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak diberi kepada sesiapa pun.
Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang tidak ada kepada seorang nabi dan rasul pun. Di antara kemuliaan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita lah satu-satunya manusia yang diberikan kedudukan makam yang terpuji, yang kita doakan setiap kali awal lepas azan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila orang azan, kita jawab azan. Dan apabila salat selesai azan, kita bersolawat ke atas Nabi. Maka ini jarang dilakukan oleh orang, ataupun terlepas pandang terlupa. Adapun hadis Nabi disebut, apabila orang azan, kita jawab azan. Selepas habis azan, kita bersolawat ke atas Nabi dahulu. Sama ada Bilal itu bersolawat, adapun kita yang mendengar bersolawat ke atas Nabi dahulu. Selesai azan, solawat dulu. Tak kisahlah solat apa yang kita nak solawat, solat pendek, solat panjang. Kemudian kita membaca doa azan, Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadan al-wasilah wal fadilah wab'athhu maqaman mahmuda. Kita doakan wab'athhu maqaman mahmuda, dan kau bangkitkanlah dia, yakni Nabi sallallahu maqaman mahmuda, maqam yang terpuji, allazi wa'adtah, yang telah engkau janjikan, innaka la tukhliful mi'ad, engkau tidak mungkin janji. Maka Nabi mengatakan, barang siapa mendengar azan, maka dia jawab azan. Selepas azan, salawat dahulu, kemudian dia baca Allahumma rabb hadhihi ad-da'wah sampai akhir, wajabat lahu syafa'ati, wajiblah dia dapat syafaatku, kata Nabi sallallahu. Maka keyakinan kita terhadap apa yang disebut oleh Nabi sallallahu, maka kita amalkan dengan amalan yang cukup mudah. Wanti baca dengan azan, tak lama mana pun tumpukan kepada azan tersebut, jawab azan, salawat, baca doa azan. Maka Nabi kata wajabat lahu syafaati, wajib dia dapat syafaat aku. Semua orang mengharapkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti. Maka di antara orang yang lebih aula Nabi beri syafaat adalah orang yang menjawab azan dan berdoa azan tersebut. Selain daripada orang yang dapat syafaat adalah orang yang banyak salawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi, inna aulakum bi yaumal qiyamah aktsarukum alayya salah. Inna aulakum bi, orang yang paling aku utamakan, orang yang paling aku pandang, orang yang paling aku nak tolong, orang yang paling aku nak beri syafaat di hari kiamat nanti, aktsarukum alayya salat, orang yang paling banyak solat ke atas aku, kata Nabi sallallahu. Satu amalan yang mudah, ya, kita boleh amalkan. Bahkan ada hadis tentang kelebihan salawat 10 kali pagi, 10 kali petang. Salawat bukan salawat bukan satu perkara yang wajib. Salawat tak wajib, sunat, kecuali salawat dalam solat itu wajib. Selain pada itu tak wajib. Dan walaupun tak wajib, maka pahala dia sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bergembira, dan di antara gembiranya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Fasyakaratullah. Ketika mana Nabi gembira? Nabi gembira apabila umat dia melakukan kebaikan demi kebaikan. Itu kegembiraan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umpama ayah yang mengasihi anak, ayah yang mengasihi anak, saat yang paling bahagia bila anak itu mendapat kebahagiaan. Apa saja, menang lomba lari pun yang anak yang menang lomba lari nombor 1 di sekolah, yang anak menang tiup melon pun yang dalam ramai anak yang menang. Sebab kasih. Kenapa? Sebab kasih mak ayah itu suka kepada anak dia bahagia dan berjaya. Bagi mak ayah yang sangat-sangat
mencintai anak dia, maka kebahagiaan anak itu lebih dirasa bahagia daripada kebahagiaan dia sendiri. Mak ayah yang betul-betul mencintai anak dia, kebahagiaan dia lebih kepada anak dia. Kalau anak dia makan, itu lebih disukur daripada dia sendiri makan. Anak dia sihat, dia lebih rasa gembira daripada dia sihat. Seorang ibu mungkin dia boleh tahan kalau dia sakit, tetapi dia tak tahan kalau anak dia sakit. Kok boleh dia ada pindah sakit anak ni ke mak, kata dia. Kan sebab macam tu. Tengok anak ni sakit tak sampai hati. Kok boleh pindahlah sakit ke dia. Maksud kegembiraan anak itu lebih lagi bahagia kepada mak ayah. Dengar anak dia bahagia, dah cukup lah. Walaupun mak ayah ni makan makan ikan masin dia. Mahal ikan masin $1,000. Ikan masin biasa. Walaupun mak ayah makan ikan masin dia, tapi dengar anak bahagia, maka itu bahagia kepada mak ayah. Mak ayah tidak bahagia kalau dia sendiri bahagia, tak memadai. Dia bahagia, anak tak bahagia, maka tak cukup. Bagi mak ayah, anak itu lebih penting bahagia. Kenapa macam tu pula? Sebab cinta yang melampau, cinta yang bersangatan, maka kegembiraan anak itu lebih daripada gembira dia. Begitulah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi amat mencintai umat dia. Nabi amat mencintai umat dia, sehingga kegembiraan Nabi bukan sekadar kebahagiaan dia. Kalau sekadar kebahagiaan Nabi, belum lagi Nabi gembira. Sebab itu ketika mana Nabi SAW Isra dan Mi'raj, sebelum berangkat Isra, ketika di Masjidil Haram, ketika mana Jibril alaihissalam ingin membawa Nabi Isra, maka Nabi bertanya kepada Jibril alaihissalam, wahai Jibril, apakah yang Tuhan tawarkan kepada aku pada malam ini? Maka Jibril alaihissalam mengatakan, ya Rasulullah, Allah telah mengampunkan dosa engkau yang terdahulu dan kemudian, dan Allah subhanahu wa ta'ala menjamin engkau syurga ya Rasulullah. Masya Allah, kok kita macam tu selesai, tak ada masalah. Telah diampunkan dosa yang terdahulu dan kemudian, dan dijamin syurga, selesai. Maka dia mengatakan, wahai Jibril, yang aku maksudkan umat aku, bukan dia aku. Bermaksud kalau Rasulullah SAW sendiri yang berjaya, belum mendatangkan kebahagiaan kepada Nabi SAW. Bahagia Nabi adalah bahagia umat dia. Bahagia Nabi adalah bahagia umat dia. Beruntung kita mendapat Nabi yang dikatakan Rasulullah menyayangi kita lebih daripada mak ayah menyayangi kita. Kenapa? Sebab mak ayah yang sayang kepada kita, yang teringat kepada kita, suatu masa mak ayah tak akan ingat sesiapa pun. Ketika di padang mahsyar, tak ada seorang pun yang mengingat orang lain. Semua mengingat diri masing-masing. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yauma idzin sya'nun yughni. Yauma idzin sya'nun yughni. Yauma idzin, hari kiamat tersebut, sya'nun, keadaan manusia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan dosa dia, dengan masalah dia, yughnihi, menyebabkan dia kayu. Bukan kayu duit dah, sebab kayu tak dapat nak tengok yang lain dah. Yughni bermaksud cukuplah masalah kita dengan Allah, menyebabkan kita risau, pandang masalah itu saja, tak sampai nak pergi anak, tak sampai nak pergi isteri. Maka Allah Ta'ala firman, yauma idzin sya'nun yughnihi. Hari kiamat itu, keadaan manusia itu menyebabkan mereka hanya fikir diri masing-masing saja. Maka kita kata mak ayah tak dapat nak pergi anak. Siapa yang fikir kita? Yang fikir kita Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bermaksud Nabi lebih menyayangi kita daripada mak ayah. Bahkan ulama menyebut Rasulullah menyayangi kita lebih daripada kita menyayangi diri kita sendiri. Masya Allah. Nabi sayang kepada kita lebih daripada kita sayang diri sendiri. Kita pun tak sayang.
Tak tahu kita macam mana kita menyayangi diri kita. Nabi lebih sayang kepada kita. Dan Nabi SAW kebahagiaan adalah kita. Kebahagiaan Nabi adalah kebahagiaan kita. Kita diberikan seorang Rasul bukan sekadar menyampaikan risalah, tetapi Nabi sangat-sangat mencintai kita, sangat mengambil bau risau Nabi SAW tentang kita ni. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum. Telah datanglah kepada kamu seorang rasul min anfusikum, daripada diri kamu. Ada setengah qira'at min anfasikum, daripada orang yang paling mulia di kalangan kamu. Azizun 'alaikum, azizun 'alaihi ma 'anittum. Nabi itu sifat dia azizun 'alaihi. Azizun 'alaihi, Nabi akan rasa sedih, Nabi akan terasa kepedihan itu. Ma'anittum, sesuatu yang menimpa kesusahan kepada kamu. Bermaksud Nabi mengetahui kita tak makan, kita susah, kita sakit, Nabi tahu. Tetapi Nabi lebih risaukan akhirat kita. Nabi bukan tak risau tentang susah kita, tak makan, miskin, sakit. Nabi tahu kesusahan itu. Tetapi Nabi lebih risaukan agama kita. Sebagaimana Rasulullah, dia bukan tak sayang Siti Fatimah, tak makan, tak ada makanan. Bukan dia tak tahu kesusahan itu, tapi Nabi lebih risaukan agama anak dia. Azizun 'alaihi ma 'anittum. Nabi itu sifatnya azizun 'alaihi. Nabi itu sifatnya Nabi akan rasa terkesan penderitaan kita ni. Bila Nabi sedih, bukan Nabi tak tahu kita susah, miskin, sakit, tetapi Nabi lebih sedih kalau kita jauh daripada agama. Itu yang merisaukan Nabi SAW. Harisun 'alaikum. Nabi itu halaba. Harisun 'alaikum, Nabi bersemangat. Nabi halaba. Harisun 'alaikum, Nabi sangat halaba. Halaba untuk bawa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi itu sangat halaba untuk bawa kita ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Nabi itu semangat, halaba. Macam guru yang semangat mengajar kan. Semangat kita belajar, semangat betul guru ni, semangat ya. Cuba guru tak semangat, mentor ya. Guru tak semangat, nak beli tak semangat. Bukan nak pension, 2 tahun nak pension, mana ada semangat nak mengajar. 5 tahun nak pension pun tak semangat dah. Tak semangat dia mengajar, mungkin perlu dia semangat. Nabi ni semangat. Harisun 'alaikum, semangat Nabi nak bawa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi gembira dengan kita. Yang kita sebut bahawa 2 kebaikan kita. Bila kita beramal, 2 kebaikan kita. Satu, kita dapat pahala apa kita amalkan. Kita baca Quran, kita dapat pahala. Kita puasa, kita dapat pahala. Kita bersedekah, kita dapat pahala. Yang kedua, amal kita dibentangkan ke hadapan Nabi SAW setiap minggu. Nabi mengatakan bahawa amal umat aku dibentangkan kepada aku setiap hari Jumaat, setiap malam Jumaat, berumur malam Jumaat sampai petang Jumaat, untuk amalan seminggu daripada Jumaat Lapeh, Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis malam ini. Yang pun seminggu dibentangkan di hadapan Nabi SAW. Pada setiap minggu Nabi memandang wajah kita. Maka apabila baik amalan itu, apa yang berlaku? Fasyakartullah, aku bersyukur kepada Allah. Apa maksud Nabi bersyukur? Menggembira. Nabi rasa gembira. Nabi bergembira dengan amal kita. Fasyakartullah, aku syukur kepada Allah. Bermaksud ini pahala yang kedua. Pahala yang kedua, kita menggembirakan hati Nabi SAW. Dapat 2 pahala. Kita beramal pun dapat pahala. Bila menggembirakan hati Nabi kita, dapat 2 pahala. Sebaliknya, apabila amal umat aku tidak baik pada minggu tu, lainlah minggu ni, lainlah pagi tak ada pergi pondok lah. Di mana? Pergi pondok lain. Maka tidak baik. Amal minggu itu, apa Nabi kata? Fastaghfarullahu lahum.
Aku beristighfar kepada Allah bagi pihak mereka. Masya Allah, tak kekasihnya Nabi kepada kita. Dimintanya ampun ya Allah, ampunlah dosa ya Allah, ampunlah dosa ya Allah. Fastaghfarallahu lahum. Aku beristighfar kepada bagi pihak mereka. Takkah begitu agungnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Takkah begitu hebatnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Yang mana bagi orang yang memahami makna itu, maka tak ada nikmat yang paling nikmat kecuali kita dihimpunkan dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran, "Wa man yuti'illaha war rasul", barang siapa taat kepada Allah dan Rasul, fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasul, maka mereka itu akan dihimpulkan bersama. Disebut ma'iyah, ma'iyah kebersamaan, iaitu nikmat kebersamaan. Allah Subhanahu wa taala ayat itu tak sebut syurga, tak sebut harta, nikmat syurga, tetapi Allah Taala berikan balasan barang siapa taat kepada Allah dan Rasul, fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim. Mereka itu akan disimpulkan bersama dengan orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala minan nabiyyin wasyuhada wassalihin, para syuhada dan juga orang-orang saleh. Fa hasuna ulaika rafiqa, dan orang-orang yang baik itu kita pilih rafiq bersama. Itulah kegembiraan yang akan nanti kita bersama dengan para anbiya, para rasul alaihi wassalatu wassalam, ma'iyatul rasul dan Nabi juga berkeinginan sangat untuk berhimpun dengan kita. Nabi keinginan Nabi untuk berhimpun dengan kita lebih lagi daripada keinginan kita untuk berhimpun dengan Nabi sallallahu. Kita rasa kita yang sangat menginginkan bertemu dengan Nabi sallallahu. Nabi lebih kuat. Sebab apa? Sebab ulama kata usul lebih kuat pada furu'. Usul lebih kuat pada furu'. Di antara amak kasih kepada anak dengan anak kasih pada amak, mana lebih kuat? Kuat lagi amak. Sebab itu usul lebih kuat pada furu'. Di antara kasih kita dengan kasih Nabi kepada kita, mana lebih kuat? Kasih Nabi kepada kita. Di antara kasih kita kepada Allah dengan kasihnya Allah kepada kita, mana lebih kuat? Kuat lagi kasihnya Allah Ta'ala kepada kita. Kita berikan sedikit rasa kasih kepada Allah, itu tanda Allah Ta'ala berlipat kali ganda kasih kepada kita. Bila kita memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala sedikit, dengan cara mana kita muliakan Allah? Kita mujahadah nafsu kita, kita korbankan waktu kita, kita korbankan nafsu kita, kita korbankan tenaga kita untuk Allah. Itu bermaksud kita muliakan Allah. Maka Allah Ta'ala muliakan kita 2-3 kali ganda. Man taqarraba ilayya bishibrin taqarrabtu ilahi zirah. Orang yang datang kepada aku sejengkal, aku datang kepada dia sehasta. Datang kepada aku sehasta, aku datang kepada dia sedepa. Datang kepada aku berjalan, aku datang kepada dia berlari. Itu maksud apa? Maksud Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berganda-ganda daripada kebaikan kita. Bila kita sedikit tunjukkan kebaikan kepada Allah, itu tanda Allah Ta'ala memuliakan kita lebih lagi daripada apa kita muliakan. Sebab usul lebih kuat pada furu'. Usul adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita furu'. Usul adalah Nabi SAW. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kebaikan dalam amal kita. Amin ya rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Rabbana atina